برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم عند الله تعالى أطولكم جوعا وتفكرا أو وأبغضكم إلى الله تعالى كل أكول شروب نؤوم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, dengan limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang yang diambil pada pagi ini tuan-tuan adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di awal-awal pagi kita mampu untuk menghadirkan diri ke rumah Allah, pandai mengambil peluang dan pandai menggunakan ruang yang masih lagi ada kepada kita tuan-tuan. Bangun je pagi, itulah baki usia yang masih lagi ada. Setiap nafas yang naik dan yang turun itu tuan-tuan adalah merupakan baki daripada usia yang masih lagi ada. Sebab itu dia tak boleh kira antara dia ni berusia ataupun muda. Dia akan kira waktu dia menarik nafas ataupun menurunkan nafas itu adalah merupakan baki usia yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Sama ada kita nak mengambil peluang untuk teruskan hidup sebagai seorang mukmin yang mencari kebajikan di sisi Allah, ataupun dia memilih untuk menjadi hamba kepada dunia ini. Dia ada pilihan pada tangan dia sendiri tuan-tuan. Yang mana kita nak ambil kemanfaatan yang boleh kita dapat dari urusan duniawi melebihi urusan ukhrawi, itu juga pilihan kita. Sama ada kita memilih untuk berurusan ukhrawi melebihi duniawi, itu pun pilihan kita. Ataupun kita memilih nak pilih dunia semata-mata tanpa ada akhirat, pun pilihan kita. Ada orang pilih ukhrawi dengan membuang duniawi, itu pun pilihan kita. Yang mana satu yang kita nak adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada tuan-tuan dan saya untuk memilih dalam hidup di dunia ni tuan-tuan. InsyaAllah kita jadilah kelompok yang cerdik, yang bijaksana, seperti mana kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allah. Nabi kata al-kayyisu, orang yang cerdik, man dana nafsahu, yang menghitung akan nafsahu, menghitungkan dirinya sendiri. Dia hitung, dia tengok, dia muhasabah diri dia balik. Adakah dia memenuhi keperluan-keperluan yang saya sebutkan tadi tuan-tuan? Sama ada memilih duniawi ataupun ukhrawi. Dia yang buat pemilihan, dia yang buat satu pilihan untuk hala tuju hidup dia tuan-tuan. Tuan-tuan dan saya telah memilih hala tuju apa yang kita nak buat. Sama ada kita faham bahawa urusan dunia ni ada objektif, ada matlamat dia. Di mana pengakhiran kita, suka sakit pun sakit, tak suka sakit pun sakit, suka mati pun mati, tak suka mati pun mati. Tuan-tuan, jadinya hidup ini macam tu. Nabi kata kalau orang cerdik, dia memilih untuk menghitung diri dia balik, apakah benda yang belum cukup untuk diri dia, ataupun apakah benda belum habis untuk diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, urusan dunia hari ni dia buat adalah untuk mengutip pada kebajikannya pada hari kemudian selepas mati dia, ba'dal maut. Dia nak ambil habuan lepas mati, bukan nak ambil habuan sekarang. Kita tuan-tuan jangan sempitkan pemahaman kita. Saya tuan-tuan kata ustaz cerita ni kena buang dunia ke? Bukan.
Urusan dunia kita hari ini mesti ada satu matlamat untuk menambah kebajikan di akhirat nanti. Kita duk buat kerja, tuan-tuan buat kerja, saya pun buat kerja. Dalam urusan kita buat kerja, tuan-tuan, ada tak kita punya urusan kita itu berkait dengan akhirat? Ya. Sama ada dia kerja apa pun. Contohnya, dia kerja sebagai seorang postman, dia kerja sebagai seorang ahli perniagaan, dia seorang pemimpin pemerintah, dia politician, dia mungkin cikgu, dia mungkin doktor, dia mungkin seorang jurutera, dia mungkin seorang kontraktor. Ada tak urusannya dengan akhirat waktu dia buat kerja? Ada. Allah bagi peluang kat semua orang untuk dia menggunakan profession yang dia ada untuk dia membuat kebajikan. Kerana setiap daripada pekerjaan itu memerlukan apa? Memerlukan kepada amanah dan kejujuran. Di situlah tuan-tuan pengukurannya, keikhlasannya menjadi seorang pengkhidmat kepada klien ataupun customer dia. Di situlah Allah nilai dia sebagai urusan Allah dengan dia, tuan-tuan. Jika jujur dalam perniagaan, dia tak tipu orang, dia jujur dengan keikhlasan, tuan-tuan, dia dapat habuan dunia dan dia dapat habuan akhirat. Kalau dia tak jujur dalam apa urusan sekalipun, dia tetap akan dikenakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Walaupun itu urusan dunia, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia wajib jawab, dia mesti kena jawab, dan dia akan dikenakan azab sekiranya dia tidaklah menjadi seseorang yang jujur dan amanah. Tuan-tuan, kita punya hidup ni ada kaitan tak? Ada. Walaupun seorang yang membuat roti canai, dia buat roti canai, jujur tak? Jujur. Dia jaga kebersihan, dia tahu roti canai ni orang Islam nak makan, dia tahu nak bagi makan kepada customer walaupun customer tu bukan Islam. Jangan duk kata pula orang customer kalau bukan Islam buat lebih kurang tak apa. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam, dia ada hak untuk menerima sesuatu sebagai daripada orang yang jujur dan amanah. Hari ni kita sebut pasal Gaza, pasal apa? Pasal kita cakap tentang hak kemanusiaan, hak kanak-kanak, hak manusia yang perlu mendapat hak dia untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk minum, hak untuk menikmati zaman kanak-kanak, hak untuk mereka menikmati akan kedudukan sebagai seorang penduduk dunia ini yang perlu ada rumah dan sebagainya. Tuan-tuan, itu hak yang kita bercakap tentang Gaza. Sama juga dengan hak kita dengan Allah Ta'ala, jujur kita dengan Allah atas apa jua urusan. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ni kita sambung balik saja. Muqaddimah ni nampak macam duk beletiak pula. Bukan beletiak. Kita mula muqaddimah agar kita nampak tuan-tuan matlamat urusan kita pagi. Buka-buka mata tuan-tuan tahu dah apa matlamat hidup kita. Saya yakin tuan-tuan hari ni kalau saya tanya kat tuan-tuan dan saya tanya kat orang lain sekalipun, nak tanya kat kita ni, boleh tanya tak sikit abang? Abang, apa matlamat hidup abang atas dunia ni? Pertama dia akan terkebil-kebil, dia dengan terkelip-kelip mata dia tak nak jawab apa. Nombor dua, dia takkan tahu nak jawab macam mana tuan-tuan, melainkan dia merepek. Sebab dia cari ayat apa aku nak bagi. Nak bagi selesai bang masalah dia ni, tanya soalan kat aku. Tuan-tuan, jawapan dia ialah apa? Urusan kita hari ni, apa jua urusan, matlamat saya ialah untuk mendapatkan kejayaan di akhirat. Itu matlamat hidup kita tuan-tuan, untuk mendapat habuan akhirat nanti agar saya selamat. Kerana ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin.
Dunia ini adalah merupakan penjara untuk orang mukmin dan jannah, syurga bagi orang kafir. Jangan kita rasa jealous, jangan rasa cemburu kepada orang-orang yang berjaya dengan kita kata ada dia boleh kaya sebab dia ni boleh ambil halal haram ke mau dia boleh makan. Tak. Itu bukan jawapan dia, tuan-tuan. Kita bukan urusan kita, bukan kita punya matlamat hidup kita untuk duniawi, tapi matlamat hidup kita untuk ukhrawi, untuk mendapat kekekalan habuan di akhirat nanti. Jujur, amanah, ikhlas dalam setiap amal perbuatan. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ni nak sambung balik kita punya perbincangan. Kita berhenti hari itu pada rakus dalam makanan. Rakus terhadap sangat rakus terhadap makanan, fasa 1. Baik, pada pagi ini tuan-tuan, kita nak sambung balik dengan faedah berlapak. Sebabnya tuan-tuan, antara amalan yang lebih dikasihkan Allah adalah lapak dan dahaga. Ini berdasarkan hadis, ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal atash. Maksudnya tak ada satu pun amalan yang terlebih kasih kepada Allah daripada lapak dan dahaga. Antara amalan, tak ada amalan yang lebih Allah Ta'ala suka daripada kita ni tuan-tuan, mengamalkan lapak lebih banyak daripada kenyang. Kita hari ni pula orang Pulau Pinang kenyang terlebih sampai tak pernah lapak. Kenyang terlebih tuan-tuan sampai tak pernah lapak. Tuan-tuan, pagi kita makan, 10 kita makan, tengah hari makan, petang makan, sebelum maghrib makan, malam makan. Berapa kali? Pagi 10. Ni tuan-tuan, ni bukan saya reka tau. Ni tuan-tuan masuk dalam mana-mana. Kalau kata tuan-tuan pergi buat program dengan mesyuaratkan dengan government, tuan-tuan akan dapat makan aku ni. Makan pagi sekali, breakfast. Kemudian sambung makan pukul 10 pagi, betul tak? Sambung makan tengah hari. Saat lagi mesyuarat lepas makan tengah hari, semayang. Lepas semayang tuan-tuan, sambung mesyuarat. Lepas mesyuarat sambung 2 jam makan petang. Lepas makan petang tuan-tuan, malam. Lepas malam mesyuarat balik. Lepas mesyuarat balik, tengah malam dia bagi makan lagi. Tuan-tuan, berapa kali makan? 6 kali makan tuan-tuan. 6 kali makan. Tak cukup 6 kali makan, kita tak boleh nak kita makan sikit kita kira makan. Kenuri orang Pulau Pinang dengan kenuri negeri lain tuan-tuan. Tuan-tuan pergi negeri lain ke puas negeri Pulau Pinang ke puas makan? Pulau Pinang tuan-tuan paling puas makan. Lani. Dulu dah puas makan, lagi puas makan. Pasal apa? Nasi minyak, ayam merah, tambah tuan-tuan al-wilayatul makaniyah, wilayah makan. Ni tuan-tuan punya wilayah ni, toke nasi kandang, toke apa dalam ni kampung ni, toke toke belakang. Semua toke-toke duduk sini tuan-tuan. Makanan sedap-sedap kita makan. Betul tak? Kalau kenuri kahwin, kita makan apa? Dah lah nasi kenuri tu duduk ada lagi. Dia buat pula pak tongko, buat kios pula apung lenggang, kios pula apung balik, kios cha kuih-tiao. Satu kios lagi tuan-tuan, kambing bakar. Tu ada kios aiskrim, kios teh tarik dengan kopi tarik ke apa. Kita makan puas orang Pulau Pinang ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita memang orang yang suka bagi makan ke orang. Tak salah. Tak salah kita bagi makan sedap ke orang. Nak bagi makan ke orang, bagi makan macam mana kita rasa sedap,
macam tu kita bagi makan kat orang. Ini orang dia cukup ikhlas nak bagi makan. Dia makan benda tu sedap. Kalau buat kenduri ni kan bagus bagi makan ke orang A. Sebab tu saya suka orang Pulau Pinang main style. Kalau dia buat catering, dia buat apa? Dia bagi buat testing dulu. Kan dia bagi test dulu kan. Main test dulu. Pergi test makan tuan-tuan. Makan-makan sedap. Sedap untuk saya dan keluarga saya, baru kita bagi makan kepada orang. Oh, ini bagus. Kita tak pergi carilah hak yang mana yang kami nak makan untuk apa lalu, tak apa. Tapi nak buat macam mana, kita buat kenduri boleh ya. No, orang Pulau Pinang tak buat perangai tu. Dia akan cari hak sedap-sedap dan berikan ke orang. Ini tuan-tuan memang kita punya budaya kita dah. Tuan-tuan, tempat tuan-tuan pun cukup jadi makan, kemewahan makan tuan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada satu amalan pun yang lebih disukai Allah melainkan orang itu banyak berlapak daripada banyak kenyang. Dia banyak berlapak tuan-tuan. Bila lapak, dia akan merasai kenikmatan syukur apabila mendapat rezeki. Nombor 2, dia akan ada sifat belas. Dia rasa perasaan belas dan kesian kepada siapa? Kepada orang yang berlapak di waktu memang orang terpaksa tak boleh makan. Orang tu tak boleh makan tuan-tuan. Hari ni di Gaza ada orang tengok depa tak ada makan, tak ada tempat tinggal. Ada orang tengok sebagai satu perasaan yang biasa. Tengok biasa. Biasa ustaz, bukannya seorang ni, ramai orang nak lagu ni, bukan depa saja. Dia tak ada rasa. Ini problem tuan-tuan, problem jiwa. Dia pandang dengan pandangan apa? Dia pandang dengan pandangan sebagai seorang yang tak ada hati. Dia kena cari hati dia tuan-tuan. Di mana letaknya hati aku ini? Dia kena cari. Baik. Dan sabda Nabi SAW lagi, Sayyidul a'malil ju', penghulu segala amalan itu lapang. Al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'ami hiya al-ibadah. Berfikir itu separuh daripada ibadah. Fikir. Nak buat apa, guna otak ni, guna akal ni adalah sesuatu yang ibadah, setengah dari ibadah. Wa qillatu ta'ami hiya al-ibadah, dan sedikit makan itu satu ibadat, bukan yang kata setengah, satu ibadat. Makan sikit, dia makan sikit ya. Tuan-tuan sungguh tau, sungguh saya tak tahulah. Tapi tuan-tuan pun memang rasa sendiri kan, makan sikit dengan makan banyak ni apa beza. Saya dulu kalau makan tuan-tuan memang saya balus sungguh-sungguh. Saya tak kisah, memang saya balus sungguh-sungguh. Tuan-tuan letak saya kalau bawa pergi kenduri, semua kios saya akan bubuh. Letak pak tongkor jalan, letak nasi jalan, letak teh tarik jalan, semua jalan. Rupanya tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kita penyakit. Allah uji kita dengan musibah sakit, kemudian dia bagi kita kesembuhan. Dia nak suruh kita fikir, hang buat lama ni betul ke salah? Betul ke salah hang buat lama ni? Rupanya tuan-tuan, perbezaan makan sikit dengan makan banyak. Oh tuan-tuan, bila makan sikit, makan banyak ni sedap. Makan banyak ni tuan-tuan sedap, dan kita akan rasa puas makan. Tetapi rupanya makan sikit ni, kesan dia berpanjangan kepuasan itu. Puas apa tuan-tuan? Kita senang untuk beribadah satu. Yang keduanya kita rasa ringan. Yang ketiga tuan-tuan, tak ada rasa malas. Nombor 4, dia kurang mengantuk. Nombor 5, dia mudah untuk berfikir dengan lebih tajam lagi. Itu yang Allah Ta'ala yang dicatatkan dalam kitab-kitab ini tuan-tuan. Kita tengok sekali lagi. Faedah lapak. Apakah faedah lapak?
Ketahuilah bahawa lapar itu ada beberapa faedah antaranya. Ada beberapa faedah pada lapar ini. Antara faedah lapar tuan-tuan, nombor satu, nipih hati. Nipih hati hingga ia mendapat kesedapan bila mengerjakan ibadat. Maksudnya fokus. Bila dia lapar, dia mengurangkan kekenyangan perut, dia mudah fokus. Sebab kita solat tuan-tuan, ibadah kita memerlukan apa? Khusyuk. Ibadah memerlukan khusyuk tuan-tuan. Kekhusyukan itu mesti datang daripada the whole body. Dia bukan hanya otak. Saya dah rasa benda ni tuan-tuan, kan rasa apa? Saya rasa bila perut kita bermasalah, dia akan mengganggu emosi seluruh badan. Yang hari tu tuan-tuan saya main masjid dah pagi tu. Saya main nak kuliah subuh. Saya dah main semayang dah kat masjid tuan-tuan ni. Habis tu saya pergi jumpa dengan Tuan Sazali kita. Saya kata, Tuan, saya nak balik. Bang Sazali, saya nak kena balik. Pasal apa? Saya tak boleh ni, duk kacau dalam perut ni. Dia kacau, bila perut kita kacau, dia kacau sampai emosi mau habis. Saya tak boleh nak berkuliah tuan-tuan dekat-dekat 2 bulan. Duk on off tak boleh. Punca apa? Punca perut. Lepas tu bila bab ni saya boleh cerita tuan-tuan apa rasa. Tuan-tuan, bila perut bermasalah, orang ada gastrik, orang ada GERD, gastro reflux disease. Dia ada GERD, dia ada reflux kat perut dia, menyebabkan tuan-tuan, pertama dia boleh jadi anxiety. Bila anxiety, otak kacau, dia takut tanpa sebab, hilang fokus, tak boleh. Tu nasihat saya kepada semua orang tuan-tuan, jaga perut elok. Perut ni tuan-tuan tempat yang nak Sayyidina Umar pernah kata apa? Ni sarang penyakit Sayyidina Umar tunjuk. Perut kita ni tuan-tuan. Kenapa diletakkan pada perut? Kerana perut ni tuan-tuan tempat menyimpan semua benda yang masuk daripada mulut. Tuan-tuan makan apa pun akan masuk dalam perut. Di sinilah tempat dia akan menjana apa jua benda yang boleh menyebabkan kita akan jadi sama ada khusyuk ataupun tidak. Ini realiti tuan-tuan. Jaga perut. Maksud jaga perut ni bukan maksudnya kena balik pergi pumping ke bagi kempih dah. Maksud tuan-tuan, jaga benda yang akan masuk dalam perut kita tuan-tuan. Saya kena memang agak teruk sampai tahap nak berdepan dengan orang pun susah. Kita jadi hilang confident. Boleh ceramah depan-depan ribu orang dulu boleh, tiba-tiba tak boleh. Nak bercakap tak boleh. Satu je, kerana dia berpunca daripada perut. Ambil masa 2-3 bulan, jaga balik, kontrol balik perut, tak bagi masuk benda-benda lain. Jaga, hilang. Dia hilang tuan-tuan. Kerana apa? Jaga perut. Ni boleh main kuliah tuan-tuan balik ni. Betul tuan-tuan. Ni realiti betul-betul tuan-tuan, jaga perut elok agar dia tidak memberontak. Jangan buat tuan-tuan sampai dia memberontak, kita jadi susah. Kita semayang pun tuan duk fikir aku nak mati duk fikir. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, benarlah apa yang Nabi cerita kat kita, perut ini tempat yang akan menjadi habuan nanti di akhirat nanti, habuan untuk dihitung. Apa yang masuk, apa sumber datang yang masuk, semuanya akan ditanya. Yang keduanya, faedah lapar. 2, cerdik hati. Cerdik.
Orang yang banyak lapang daripada kenyang, dia jadi cerdik. Dia mudah buat keputusan yang baik-baik. Sebab orang cerdik tuan-tuan, dia mudah buat keputusan yang baik. Dia boleh ambil keputusan segera. Dia tahu ada kontingensi apa nak dibuat. Kalau jadi apa-apa, dia tahu nak buat keputusan macam mana. Cerita ada ialah apa? Banyakkan lapang daripada kenyang. Cerdik hati, kerana kekenyangan itu menyebabkan kebodohan, kata Syekh ni. Yang ketiga, memecahkan keinginan pada mengerjakan maksiat dan menundukkan nafsu yang sangat menyuruh dengan mengerjakan kejahatan. Lapang ni tuan-tuan, itulah dia akan menundukkan hawa nafsu. Nafsu tuan-tuan, dia perlu lapang supaya dia ini dia mudah ditundukkan. Ada satu tuan-tuan ulama ni dia baca talqin. Waktu dia baca talqin, dia tengok kat kubur tu, dalam talqin tu dia kata apa? Kamu lihatlah akan tanah-tanah perkuburan ini. Dulunya mereka semua ini adalah orang-orang yang dulunya berimpian seperti kamu. Mereka pernah berimpian nak memiliki rumah yang besar. Mereka pernah berimpian nak memiliki kereta yang mewah. Mereka pernah berimpian nak memiliki keluarga yang cukup bahagia. Mereka pernah berimpian untuk mendapat pangkat paling tinggi. Mereka pernah berimpian untuk mendapatkan habuan-habuan duniawi, menjadi orang yang kaya dan juga hebat. Tetapi di manakah mereka sekarang? Syekh ni dia nak bagi sedap kita ni tuan-tuan tentang di manakah mereka sekarang. Mereka berada di bawah kamu dan kamu berada di atas mereka. Betul ya tuan-tuan? Kita ada impian tu tak? Ada. Tuan-tuan tengok orang pakai kereta cantik. Dia pakai kereta apa? Lawa-lawa sikit. Dia tengok kawan tu buka valve fire, boleh tekan pintu terbuka tuan-tuan. Kerusi pun duduk seorang-seorang, pilot seat duduk relax seorang-seorang. Dia kata, oh, dengan driver ada seorang. Dia kata apa? Ish, cantik kereta ni. Berapa ribu? Dia tanya, berapa ribu dia tanya. Tengok tu, oh, boleh ya, kira kalau nak ikut-ikut nak kira boleh bayar lah bulan-bulan tu. Balik buat calculation dengan wife dia, tanya, kita boleh bayar duit ni berapa? Lebih kurang sebulan dan 2,500. Isteri dia kata apa? Tak apa bang, kita pakai kereta ni cukup lah. Dia tak bukan apa, tengok cantik kalau kita pakai ni, lawa ni. Dia ada impian tak? Ada. Dia tengok orang pakai tu, Mak Piramli tuan-tuan. Mak Piramli cerita apa? Cerita yang 40 penyamun tu, Ali Baba punya lapuk. Dia kata apa? Waktu seorang orang kaya telefon dekat Piramli. Halo, siapa di sana cakap ah? Dia tanya. Ini kata, okey, saya ni orang kaya. Saya minta kamu mai ke rumah saya, kidnap sama saya. Pasal suruh kidnap hang? Dia kata, kidnap sebab isteri saya ini, orang ada rumah baru, dia mau rumah baru. Orang ada kereta baru, dia mau kereta baru. Orang ada baju baru, dia mau baju baru. Sebab itu saya mau hantar kidnap sama saya lah. Piramli kata tak boleh, sebab hari ni public holiday. Hari ni apa, half day. Esok Ahad public holiday. Kalau mau saya kidnap, Isnin boleh lah. Dia kata kalau tak mau pilih, tak mau main kidnap sama saya pilih lain penyamun. Piramli kata apa? Kalau pilih lain penyamun, seluruh persatuan penyamun akan mengambil tindakan. Tak nampak cerita tu Piramli tunjuk apa? Kenapa dialog itu perlu berlaku dengan kawan ni habaq? Tentang kerenah manusia, tentang kaji gamak Piramli tuan-tuan. Ada seorang member saya kata apa tau,
Ustaz kenal tak wali filem? Saya tahu wali filem. Mula saya tak tahu wali filem tu nak masukkan siapa. Rupanya wali filem dia kata Piramli lah wali filem. Sebab apa? Dia buat gambar semua future. Cerita dah semua hari ni orang kami contoh benda-benda berlaku pada hari ni. Betul tuan-tuan, hidup kita macam tu lah. Orang ada rumah baru, kita mau rumah baru. Orang ada kereta baru, kita mau kereta baru. Betul Dia nak cerita dialog yang manusia suka ni, perihal manusia ni. Baik tuan-tuan, kerana nafsu itu akan terus mengekang manusia dengan keinginan sesuatu yang akan menyebabkan kita terpaksa juga memenuhi keinginan itu walaupun kita tak mampu tuan-tuan. Bila tak mampu, kita nak memampukan juga, kita akan buat benda yang haram mengatasi yang halal. Terpaksa mencuri, terpaksa menerima rasuah, terpaksa buat kerja-kerja jahat, terpaksa pecah amanah. Tuan-tuan kajilah mana-mana jenayah sekalipun yang jenis pecah amanah, makan rasuah, jenis pencuri duit orang. Semua kerana apa? Dia bukan tak cukup makan tapi masih lagi curi, masih lagi pecah amanah. Sebab apa? Nak memenuhi temolok nafsu dia tuan-tuan. Kemarin 2 hari lepas duduk sembang dengan satu hamba Allah. Saya tak mau cerita dia ni kerja apa, tapi kerja ni government punya kerja lah. Tak mau kerja apa, tak mau cerita dia kerja apa. Dia punya adik sepupu dia, sepupu dekat lah. Dia kata, Ustaz, saya risau dengan kedudukan sepupu saya ni. Dia kerja sekian dengan rate sekian. Gaji dia, Ustaz, 3,000 lebih sebulan. Dia abang 3,000 lebih, kita tahulah dia punya grade dia berapa, kita boleh baca lah. Tapi bukan dia duduk di Penang, dia duduk di Kuala Lumpur. Tapi Ustaz, balik mai Penang, flight tiap 1 minggu 2 kali balik, naik flight. Yang kedua, dia sewa rumah yang dia sewa tu sebulan 4,000. Nombor 3 Ustaz, dia beli iPhone ni, iPhone baru keluar saja, satu family pakai. Anak dia ada 3 orang, anak dia 3 pakai, isteri pakai, dia pakai. Dia ada orang gaji seorang simpan kat rumah, bayar tiap bulan 1,500. Sebulan sekali isteri ni akan pi bercuti, pi masuk salon, masuk apa, spa apa semua tuan-tuan, hak jenis mahal-mahal. Jadi kawan ni kata, tengok saya, Ustaz, ada cara tak untuk bagi dia stop? Sebab saya kesian dekat dia, Ustaz. Sebabnya dia tanpa segan mai habang kata apa, kami ni kalau tak makan yang ni, maknanya kami takkan boleh hidup macam ni. Sewa rumah di Penang tuan-tuan 4,000 lebih. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, tanya kat saya nak buat macam mana. Saya kata, apa buat macam mana? Hang pergi telefon SPRM bagi dia kena tangkap tu. Senang habis cerita. Hang nak bagi nasihat apa? Kau nak bagi nasihat, bagi nasihat. But dia dengan tanpa segan silu biar bang lagu tu. Fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila hilang malu, dia akan buat apa yang dia suka tanpa ada segan silu. Biar dia kena. Tahu Ustaz, kau tara-tara ni duk kena agak-agak yang atas lagi macam mana Ustaz? Saya kata, yang tu wallahu alam, tak nampak jangan tuduh. Tapi yang ni dia abang terang-terang ke hang, maknanya dia dah tak segan hang, hang nak cari nasihat dia lah. Hang beradik-beradik dia.
Beradik-beradik dia pergi sembang dengan dia, pergi sembang dengan dia. Kata tak boleh, tak boleh buat macam ni. Sampai bila nak pergi makan kedarah ke anak bini kita dengan benda haram? Dia duk kata lah ni ustaz, kami bukan terima rasuah, tapi kami ini adalah merupakan orang yang menerima sumbangan orang. Dia tukar daripada makan rasuah, tukar pada sumbangan. Ingat apa? Allah Ta'ala hang boleh menipu Allah Ta'ala ke? Hang boleh tipu Tuhan ke? Hang boleh tipu ke tuan-tuan? Mungkin dengan katalah SPRMB, dia mungkin boleh pusing merata lah apa semua. Dan sembang pula, duit kami tak boleh dalam bank mana? Bukan mana? Balik buka rumah. Bubuh pula ke akaun adik-beradik ni cerita ni. Bubuh ke akaun adik-beradik apa semua ni. Saya kata tuan-tuan, yang ni benda yang berlaku di keliling kita. Ada orang tanpa segan menjadikan dia sebagai sebahagian daripada pendapatan untuk menghalalkan temolok nafsu dia tuan-tuan. Dan akhirnya orang sebegini tuan-tuan, kita perlu doakan, bukan minta doa balak kerana kita jealous kepada kemewahan dia, tak. Jangan doakan mau kena sekali baru dia tahu. Jangan tuan-tuan. Jangan doa macam tu. Doa apa kat dia? Supaya dia segera diberikan hidayah dan taufik oleh Allah agar segera keluar daripada cengkaman, menjadi sebahagian daripada orang yang menerima benda-benda haram ni. Baik tuan-tuan, yang keempat, ringan tubuh bagi mengerjakan sembahyang sunat tahajud dan mengerjakan lain-lain ibadat, dan hilang mengantuk yang menghalangkannya daripada beribadat. Dia jadi ringan tubuh, senang bangun malam nak sembahyang tahajud. Dia mudah untuk mengerjakan ibadat-ibadat lain, dia tak mudah mengantuk. Hanya satu ya, dia kerap lagi lapang. Yang kelima dan terakhir, dia jadi orang yang apa tuan-tuan? Orang yang qanaah, orang yang memadai bagi dia dunia sikit sudah harta. Orang yang zuhud, dia bagi dia sikit cukup dah, ada yang apa yang ada sudah memadai. Tuan-tuan, dia tinggalkan sikit untuk keluarga dia, supaya keluarga dia tak meminta-minta selepas ketiadaan dia. Yang ni Nabi ajak kat Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas tu ada dekat Mekah, Nabi mai ke Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Bila sakit, Nabi pergi ziarah Sa'ad. Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kamu macam mana?" Sa'ad kata, "Aku rasa macam aku dah nak mati." Sa'ad luah perasaan. "Tapi ya Rasulullah, indi ibna'atun wahidah, aku ada seorang je anak perempuan, dan aku mempunyai harta yang agak banyak." Tahu tak, sahabat Nabi ni, dia hidup sebagai orang sederhana, tapi dia kaya. Dia kaya tuan-tuan, ni sahabat Nabi, trend sahabat Nabi. Tapi tengok dia sederhana, pakai baju pun biasa-biasa, tak ada mewah. Tu Sa'id kata lagu tu, Nabi kita apa kata? Nabi kita, kalau begitu, tu Sa'id kata dekat Nabi, "Rasulullah, aku ingat macam ni, aku nak bagi semua harta aku infak jalan Allah. Nak bagi semua." Tuan-tuan, dia nak bagi semua, sedangkan dia ada anak seorang. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Kalau begitu, aku nak bagi separuh daripada hartaku untuk infak jalan Allah. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Aku nak bagi, kalau gitu aku nak bagi kira suku macam mana, dia panggil two-third kot, nak bagi semua. Nabi kata itu boleh. Itu pun Nabi kata dah banyak dah. Itu pun dah kira sikit dah kamu tinggal, nak bagi banyak dah untuk beri infak jalan Allah. Sa'ad jadi pelik.
Pasal apa aku nak bagi semua, Nabi tak bagi? Apa Nabi kata? Lebih baik kamu tinggalkan anak-anak dan keluarga kamu dengan mereka tidak meminta-minta selepas ketiadaan kamu. Apa maksud tuan-tuan? Adakah Islam suruh kita tak usah cari harta? Tak. Adakah agama ni suruh infak semua harta kita tanpa memikirkan tentang ahli keluarga? Tidak. Tuan-tuan, nak menunjukkan betapa agama ini menitik beratkan kepada meninggalkan sesuatu kepada ahli keluarga supaya mereka ni pun mudah untuk berurusan hidup ketika lepas kita tak ada. Tuan-tuan, pasal tu tuan-tuan, agama ni agama yang cukup syumul, dia sempurna, dia merangkumi hidup dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan, habis bab ni tuan-tuan. Dan yang terakhir, apakah kebinasaannya? Tingkat penyedikitan makan dari segi masa. Ni last nak pergi perhabis bang. Adapun menyedikit makan dengan dilihat dari segi masa, maka ia ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat yang kata sikit makan ni. 1, tingkat yang lebih tinggi, yang ni berlapang 3 hari atau lebih. Ni tingkat paling tinggi ya. Paling tinggi ni lapak 3 hari ataupun lebih. Artinya setiap 3 hari atau lebih sekali makan. 3 hari puasa, hari keempat makan. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlapak sehingga 6 hari. Ni tuan-tuan. Yang keduanya tingkat yang pertengahan, ia memakan pada setiap 2 hari sekali makan. 2 hari puasa, hari 3 makan. Ini tingkat pertengahan. Nombor 3, tingkat yang lebih rendah sikit, ia makan setiap hari sekali makan. Lah ni kan orang nak cakap tentang IF, intermittent fasting kan, dia puasa 16 jam tu, makan sekali, minum air banyak, lepas tu lepas 16 jam makan pula. Yang ni jenis ni, jenis makan sekali ya, sekali ya makan. Yang keempat, adapun mereka yang memakan 2 kali setiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapang sama sekali, dan ia telah meninggalkan kelebihan berlapang. Maknanya apa tuan-tuan? Siapa makan lebih dari 2 kali sehari, maknanya dia tak dikira sebagai orang berlapang. Tu pun kita lapang. Pasal apa? Kita makan 6 kali 1 hari. Ada faham ke? Perasan tak? Kita makan pagi breakfast, saat lagi pukul 10. Patut lapang, tak dah makan pukul 10. Kalau ikut perut kita tuan-tuan, kapasiti perut kita, had fitrah seseorang itu, dia makan sehari 2 kali, itu pun dah dikira sebagai orang yang tak berlapang. Sehari sekali makan adalah orang yang boleh berlapang. Tuan-tuan, maknanya puasa kita tu betul ya? Betul ya? Makan sahur sekali, puasa sampai petang, buka sekali, habis. Yang tu hak fitrah asal, itu yang paling rendah sekali tuan-tuan. Ini nak tingkat atas apa mau lagi, yang tu tak usah cerita lagi lah tuan-tuan. Bagi lepas dulu yang hak puasa ni dulu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga apa yang kita pertemuan kita pada pagi ni ada keberkatan, ada kerahmatan, ada kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat, dan memberikan kita tuan-tuan habuan untuk kita punya mengenyangkan nafsu kita, mengenyangkan roh kita tuan-tuan. Sebab majlis ilmu dia mengenyangkan roh. Kita tinggalkan breakfast,
kita bagi kenyang dulu kita punya roh, kemudian baru kita makan bagi kenyang fizikal. Ini paling baik. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah berikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dengan asbab kita hadir hari ini, Allah ampunkan dosa kita. Dengan asbab kita hadir hari ini, Allah akan menambahkan kasih sayang kepada kita. Dengan asbab kita hadir dan duduk dalam masjid i'tikaf ini tuan-tuan, Allah akan beri, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, tanpa pandang kita dengan pandangan kemurkaan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.